Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada semua penonton-penonton FB Live kita. Alhamdulillah yang masih lagi berpuasa sunat puasa 6, teruskan. Mungkin hari ini adalah hari terakhir puasa 6, besok dah boleh raya dah. Raya puasa bulan 6. Yang sedang mungkin baru mula hari ni, baru mula semalam, kita ucapkan selamat berpuasa sunat. Mudah-mudahan puasa sunat yang kita buat ini insya-Allah akan menggenapkan pahala setahun kita berpuasa ditambah dengan Ramadan yang lepas. Tuan-tuan yang saya hormati, kita doakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang terkena COVID-19 segera diberikan kesembuhan, diberikan kerahmatan dan dimustajabkan doa, mudah-mudahan mereka sembuh seperti sedia kala. Dan yang mana keluarga yang diuji dengan agak perkara yang menyedihkan akibat saudara mereka ataupun keluarga mereka terkena dengan COVID, kita harapkan kesabaran, keredaan. Sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir daripada negara kita, daripada keluarga kita, daripada diri kita sendiri. Allah Ta'ala pelihara COVID ini mudah-mudahan tak terkena kepada kita. Terima kasih juga kepada Jus Sumpahan daripada Olive Tin, MZ Holding yang membawakan rancangan ini kepada tuan-tuan. Dan pada pagi ini saya ambil awal sebab saya hari ini nak ke hospital untuk buat lagi pemeriksaan kali ketiga tentang penyakit saya. Hari ini pukul 11 insya-Allah saya kena jumpa lagi, buat lagi. Hari itu kali kedua pun masih doktor tak tahu lagi apa punca dia, dan kali ini kali yang ketiga lah. Jadi kalau kali ketiga ni tak tahu juga apa punca penyakit ni, jadi kita akan cari alternatif yang lain pula. Ya. Jadi tuan-tuan tengok saya pun lesu. Tak apa sihat tuan-tuan, macam itulah. Tak apa pun, lesu ke tak lesu, kita teruskan juga pengajian kita, tafsir. Kita menggunakan tafsir Al-Azhar, muka surat ayat yang ke-32 daripada surah An-Nisa. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullah min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Kita dilarang untuk berdengki, kita dilarang untuk berangan-angan nak mengambil nikmat yang ada pada orang lain, dengki tentang nikmat yang dapat pada orang lain. Konon-kononnya kita tak dapat, Allah larang. Allah kata lelaki pun ada bahagian masing-masing, perempuan pun ada bahagian masing-masing. Jadi jangan kita mengatakan bahawa Allah ni pilih kasih, jangan mengatakan bahawa Allah ni tak adil dan sebagainya. Ya, dan jangan kita dengki tentang sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita ni. Masing-masing ada rezeki, masing-masing ada tugas. Sebab kenapa Allah Ta'ala berikan rezeki itu kepada seseorang. Tuan-tuan yang saya hormati, di setengah kawasan misalnya diisytiharkan PKPD dan sebagainya. Macam di Manjui ini, kampung Manjui ini pun banyak kes COVID, banyak surau yang ditutup, ada masjid yang ditutup. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita terpelihara di sini dan pusat pendidikan Al-Barakah tidak ada jangkitan dan sebagainya, supaya Allah memelihara pusat pendidikan Al-Barakah, pelajar-pelajar pusat pendidikan Al-Barakah, warga pondok pusat pendidikan Al-Barakah, dan juga kaki tangan dan keluarga pusat pendidikan Al-Barakah. Baik, terima kasih kepada Nur Azlin, Fatimah Manan, Saniyati Abu Bakar, Zainab Ngah Ahmad,
Zainab Ngah Ahmad kata adiknya iaitu Muhammad Azmi bin Ngah Ahmad yang kini berada di Hospital KPJ. Dia bertugas di Maybank. Mana dia hilang pula dah. Ada di Maybank tadi. Di Maybank Kuala Lumpur. Semoga adik saya diberikan kesembuhan dengan segera. Ya, kita doakan kepada adik, kepada Puan Zainab Ngah Ahmad yang sekarang berada di KPJ Hospital, yang sakit dan tak dinyatakan sakitnya apa pula di sini. Baik. Baik, kita sambung ya. Termasuk juga di dalam hal ini ialah mengangan-angan yang tidak-tidak, iaitu mengangan-angan yang tidak-tidak. Maksud saya ialah perkara yang tak mungkin. Dia nak jadi, tak mungkin. Macam saya ni lelaki, saya teringin nak jadi perempuan, tak mungkin. Ubahlah macam mana pun, saya tetap lelaki. Ini pun tak tamannau juga, Allah larang. Sebab zaman sekarang ni dia kata semua boleh buat. Semua boleh buat. Benda yang tak boleh buat pun dia nak buat juga. Misalnya awak tu buruk, ingin menjadi cantik. Atau awak tidak cukup pengetahuan, lalu tiba-tiba nak jadi profesor misalnya. Padahal manusia tidaklah boleh merubah mukanya, bentuk mukanya. Tetapi yang manusia sanggup ialah mempercantikkan budinya, akhlaknya, perangainya. Yang tu boleh diubah. Hari ni orang tak nak ubah perangai, orang nak ubah bentuk badan, nak ubah warna kulit, nak ubah lidah. Ada yang buat lidah jadi macam biawak pun ada. Ada yang bertindik, bertatu pun ada. Ada yang cat badan dia dengan rimau pun ada. Kita ingat rimau rupa orang, dia cat badan dia tu macam rimau. Pelik-pelik kan. Ada yang pasang tanduk dekat kepala dia. Dah Allah jadikan kamu manusia, yang kamu nak jadi setan tu pasal apa? Seronok ke jadi setan ni? Seronok ke jadi rimau ni? Ni. Tu belum masuk lagi yang perempuan nak jadi lelaki. Rambut pendek, badan sadar, cara berjalan macam jantan, masuk tandas jantan. Kena rogol dan jamban pun kau tahu. Jadi ini tuan-tuan yang Allah Ta'ala larang. Termasuk yang dilarang ialah nak buat satu benda yang tak boleh dibuat. Ada yang membuat pembedahan plastik, dia mancungkan hidung dia, atau dia buang rahang dagu dia buang rahang, nak bagi nampak dagu dia macam Korea. Ataupun yang makan pil, pembedahan supaya nampak kulit putih, nak jadi orang Korea. Ruak macam mana dah kita orang Melayu, kulit kita sawa matang. Takkan kita nak jadi Korea pula. Korea lah. Cuaca dia pun sejuk, kulit dia orang sesuai macam itu. Kita ni panas hujan, sesuai macam ini. Elok dah, Tuhan bagi tu elok dah tuan-tuan. Khairil Hashim, semoga sihat selalu. Terima kasih Khairil Hashim. Fauzia Siddiq, waalaikumsalam. Nurul Amirafa, pasal apa kan? Nurul Amirafa, Habak Mai. Tolong Habak Mai dekat Nurul Afira Fa ni. Apa masalah dia kan? Baik. Tok Umi Zahra. Baik. Kemudian kita tengok lagi, mohon doakan anak anda Raja Azizul Hakim, semoga dijauhi daripada COVID. Dia mula demam, takut jangkitan tempat kerja di Shah Alam. Itu daripada Puan Nuridah. Sama-sama juga kita doakan anak andanya iaitu Raja Azizul Hakim juga diberikan kesihatan, selamat daripada wabak dan penyakit. Baik. Kemudian yang boleh diubah, kita boleh ubah. Contohnya apa? Yang boleh kita ubah ialah akhlak, perangai. Itu ubah. Mana perangai, mana akhlak yang orang tak suka, buanglah. Jangan mengekalkan akhlak yang orang benci tu. Lama-lama kita tak ada kawan. Safwan, kuih raya ada lagi tak Ustaz? Ada.
Baru sampai ni dari Siti Arija Wardati, dia hantar kat saya sekotak kuih raya. Itu petang depan pun tak habis itu tuan-tuan. Alhamdulillah. Lanun Darat dari Negeri Sembilan hadir. Terima kasih Lanun Darat yang turut sama menonton rancangan kita pada pagi ni. Baik, lantaran itu ayat ini menggalakkan manusia menghadapkan tujuannya pada apa yang dapat diusahakan, yang sepadan dengan bakat persediaan dirinya, dan jangan menerawang langit dengan angan-angan yang tidak-tidak. Sebab tu kita tak boleh nak berdoa dengan doa yang mustahil. Ya Allah, jadikanlah aku Nabi. Tak boleh. Tak boleh. Haram. Ya Allah, jadikanlah aku iman macam beratnya iman Abu Bakar As-Siddiq. Oh, tak ada lah tuan-tuan. Oi, kita ni nak sedekah sekupang pun berkira. Nak sedekah RM1 tu pun teragak-agak. Abu Bakar dia bagi semua. Kau nak banding kau dengan Abu Bakar? Jadi minta ubah jadi baik. Tapi janganlah kita doa pula nak jadi Nabi, nak jadi apa semua tu. Itu bukan kita punya kedudukan. Benda tu mustahil. Baik. Beberapa nama besar yang tercatat di dalam Islam tercantum dalam sejarah, sama ada ilmu fiqh, ilmu tasawuf atau falsafah. Mereka kadang-kadang tidak malu untuk mencampurkan nama mereka, diletakkan di hujung tu gelaran mereka ataupun pekerjaan mereka. Misalnya An-Najjar, Habib An-Najjar. An-Najjar ni tuan-tuan, maksudnya ialah tukang batu, duk pecah batu, kerja keras tu, duk pecah batu. Ataupun Al-Khayshab, yang menjual kayu buat rumah, dipanggil Al-Khayshab. Ada juga. Ada yang dipanggil sebagai Ad-Dabbar, orang yang menyamak kulit binatang, namanya adalah Ad-Dabbar. Ataupun Al-Haddad, ya, Ratib Al-Haddad, kita dengar kan. Okey, Habib Al-Haddad, tukang besi Al-Haddad ni. Ataupun Al-Khayyab, iaitu tukang jahit. Ataupun Ad-Daqqaq, tukang tepung, tukang buat uli tepung. Zainab dengan Ahmad, adik dia kena COVID, dah 2 hari di KPG Hospital di Kuala Lumpur. Jadi kita doakan pada adik Puan Zainab kita, Allah pelihara, Allah sembuhkan dia. Jeremy Ar-Rayyan Danish, minat sangat dengar ceramah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Eddie Muhammad, Ustaz, kita harus pergi dahulu, ada hal sedikit dari di kota Singapura. Terima kasih Eddie Muhammad yang menonton walaupun sebentar sahaja sebab dia ada hal pula. Baik. Jadi tuan-tuan, kita melihat kadang-kadang diletakkan nama-nama yang buruk. Diletakkan kadang-kadang nama-nama yang tak glamour di belakang tu. Sebab apa? Nak merendahkan diri masing-masing. Nak rasa tawaduk. Itu setengah orang macam itu. Dia bukan duk minta yang tinggi je. Assalamualaikum Ustaz, ayah saya Muhammad Yusuf bin Daud besok 3, orang anak kurau, rumah belakang dewan menjahit risda. Belakang dewan menjahit risda. Besok 3 ya. Yusuf bin Daud, tengok muka saya kenal lah, Mandri. Ni orang kampung saya ni. Okey. Orang kampung saya, anak kurau. Anak kurau. Oh, belakang tukang jahit, rumah belakang dewan menjahit risda. Ya, baik. Tahu. Baik. Itu dia tuan-tuan, punya nak bagi ingat tu, siap dengan cerita lagi, rumah belakang dewan jahit risda lah, apalah. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya ni pun tuan-tuan, tu dia lah, kadang lupa, kadang tak apa nak ingat, tengok muka tu baru teringat tuan-tuan. Baik, ingatlah nama Omar Khayyam, Umar Al-Khayyam. Artinya Al-Khayyam ni ialah tukang buat kemah. Khayyam, kemah. Ingatlah nama Al-Ghazali yang setengah ahli membacanya Al-Ghazali. Ghazali maknanya ialah tukang tenun, tukang tenun kain, atau keturunan tukang tenun kain. Nama-nama ini tercatat di dalam kitab sebagai orang yang patut diikut.
tidak dalam kitab fiqh, tidak dalam fiqh, tasawuf dan falsafah. Inilah pengaruh daripada ayat yang kita tafsirkan, bahawa mereka tidak bermenung, berangan-angan, melainkan mereka menerima dengan redha keturunan mereka atau usaha mereka dalam kehidupan mereka. Jadi buat apa kita nak malu dengan keturunan kita? Nida Ibrahim, Ustaz mohon doakan anak saya dilindungi daripada COVID-19. InsyaAllah nanti sebelum kita berakhir, kita akan buat bacaan doa semua untuk sahabat-sahabat kita yang dilanda dengan wabak COVID-19 ni. Puan Jamilah Bacok, cantik baju ustaz, lawa baju ustaz. Okey. Jadi tuan-tuan yang nak dapatkan olive tin, boleh dapatkan daripada syarikat mereka, iaitu MZ Holding, yang tertera nombornya, jus sumpahan ni tuan-tuan. Eloklah ya, jus sumpahan untuk sama-sama kita minumkan. Mudah-mudahan jadi asbab untuk kita jadi sihat, dipelihara daripada penyakit dan sebagainya. Tok Umi Zahara sambil kerja dengar ceramah ustaz. Hafiz Musno, ustaz, kawan saya Ilyas meninggal dunia semalam kena ikut COP Hospital Kajang. Paling lewat Jumaat dapat keluar. Doakan arwah, urusan untuk arwah dipermudahkan. Ya gitulah. Ya, selalunya kalau meninggal hospital dan sebagainya, ada prosedur-prosedur yang perlu diikuti di musim-musim wabak ni, tambah prosedur SOP kan. Jadi kita doakan yang terbaik, dipermudahkan urusan pengendalian jenazah kepada sahabat beliau tadi. Baik. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, jika tidak ada urusan, duduklah dalam rumah sajalah. Boring pun tak apalah. Pergilah baca Quran, tak mendengar ceramah kami di sini daripada subuh sampai ke malam ada. Ya, sebab tu kami di Al-Barakah ni pun tutup. Tak ada pengajian. Bagi makcik-makcik ni duduk di rumah, dengar pengajian di rumah, buka handphone masing-masing, buka TV masing-masing, dengar ceramah kita. Tak payah datang surau, tak payah datang kelas. Yang pentingnya ialah kesihatan tu dapat dijaga. Maklumlah masing-masing dah berumur, ya, masing-masing dah lanjut usia lah, termasuklah saya pun dah berumur, berisiko pula. Jadi biarlah kita semua sihat, rehat. Tak ada. Jadi tuan-tuan juga di tempat tuan-tuan sekarang, kalau ada kes yang begitu banyak mendadak macam ini, tuan-tuan pun jagalah kesihatan, keselamatan masing-masing. Ya, jangan duk main hujan ke apa ke, sat lagi payah pula. Selsemar lagi tak pasal kena pula kan. Jangan main panas sangat, mandi yang banyak, sentiasa minum air masak yang banyak yang mencukupi. Mudah-mudahan. Dan paling penting sekali tuan-tuan, kita amalkan pemakanan sunnah. Saya sampai sekarang saya tak tinggalkan habbatus sauda, saya tak tinggalkan minyak zaitun yang setiap hari saya makan, setiap hari saya minum. Belum campur lagi jus durian Belanda, ataupun saya juga makan air za'faran, minum air za'faran. Jadi tuan-tuan, tolong kita jaga diri kita, insya-Allah. Ya, banyakkan doa, banyakkan semayang. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada wabak ni. Jangan kata wabak ni tak kena pada kita. Mungkin kena pada orang lain. Saya setakat ni dah 3 kali swab dah. Swab kot hidung, swab kot mulut, semua dah swab dah. Alhamdulillah setakat ni negatif lagi lah. Taklah kan, pitalau hidung 3 kali dah. Jadi alhamdulillah, Allah pelihara lagi, insya-Allah. Jadi sama-sama lah kita jaga nah. Jaga keluarga kita, jaga diri kita. Mohon pada Allah pelihara kita. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi hafizah. Yang sebaik-baik yang menjaga ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada upaya nak jaga kita. Yang menjaga kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik saya, suami isteri kena COVID, ya, duduk di Taman Sri Sayang Ipoh. Di Ipoh pun tengah duk mengamuk ni tuan-tuan ni.
Tok Umi Zaharah doakan Umi frontliner kerja klinik kesihatan, mudah-mudahan Allah jaga. Kuliah ni Yani, tempat kami pun banyak ustaz. Korang duduk rumah je, jangan ke sana ke sini. Junaidah Daud, betul dah tu. Muhammad Hazim, terbaik daripada Ustaz UKE. Saya makan kurma dengan habbatus sauda saja. Boleh, alhamdulillah. Elok lah tu. Kurma jangan tinggal. Juga Syarifah Habibah minta ibu bapaknya dijauhkan daripada COVID. Ya, sekarang semua kita bercakap COVID saja. Asyikin Esa, boring-boring kita berkebun. InsyaAllah ada juga hasil. Macam mana nak beli habbatus sauda ustaz? Saya dah kata dah, tuan-tuan nak dapatkan produk daripada Al-Barakah, tuan-tuan boleh layari FB Sinar Al-Barakah. Di sana tuan-tuan boleh dapatkan produk-produknya. Ilham Shah, ustaz, saya nak nombor ustaz. Nombor saya ada dekat wall Facebook ni. Wall Facebook ni ada nombor saya. Tuan-tuan boleh WhatsApp nombor tu, insya-Allah kita akan jawab. Baik. Minta pada saudara Amin kita, minta pada Ustaz Alim kita sentiasa menjawab soalan-soalan yang sedang ditanya bertalu-talu ni. Sebab saya nak baca kuliah kita kan, kuliah tak jalan pula, duk baca je. Diuk marin pi mana, tak ada live. Kemarin ada rakaman tu yang tak ada tu, hari ni ada balik lah. Baik, Asia Hussein, Asia dari Ampang, Selangor. Kak Zah, terima kasih Kak Zah. Baik, jadi insya-Allah persoalan tuan-tuan akan dijawab nanti oleh Ustaz Amin dan Ustaz Alif Syukri, insya-Allah. Padri Mak Syah di daerah Manjung pun boleh gagah juga sekarang ni. Tu dia, Seri Manjung pun ada juga COVID-19 ni tuan-tuan. Tok Umi Zahra Lustak banyak kes, tahu. Puan Jamilah Pasir Gudang banyak COVID. Semua pekat banyak ni dia buat full totally lockdown tuan-tuan. Jenuh kita kan. Okey, totally lockdown macam dulu balik semua tutup, puak tak boleh keluar rumah. Jaga-jagalah tuan-tuan. Baik, kemudian lalu dalam lanjutan ayat itu, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada karunia-Nya. Artinya mohonkanlah kekuatan dan pertolongan Tuhan sehingga kasab atau usaha itu berjaya dan berhasil, sehingga tidak ada lagi buat angan-angan. Sebab seorang tukang kayu atau tukang jahit yang bekerja dengan bersungguh-sungguh, jujur, lebih mulia daripada orang yang berpangkat tinggi dan menegakkan pangkatnya dengan kezaliman, atau seorang kaya yang mendapat kekayaannya dengan memeras keringat dan air mata orang yang miskin. Sebab itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berminta kepada Allah. Allah suruh kita ni minta, was'alullah min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Minta pada Allah. Minta pada Allah supaya COVID ni hilang. Dah sampai dah masa dia tuan-tuan buat sembahyang hajat, sembahyang betul-betul, semua orang buat, minta. Yang boleh menghilangkan hanya Allah sahaja. Tak boleh selesai tuan-tuan kalau kita tinggalkan Tuhan. Minta pada Allah, buat sembahyang hajat, munajat perdana, seluruh Malaysia buat. Yang boleh buat hanyalah Allah saja. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebutkan was'alullah min fadlihi. Allah suruh kita minta kelebihan apa yang datang ni daripada Allah. Bukan atas usaha kita, bukan atas daya upaya kita yang kita nak dapat semua benda ni. Canggih macam mana pun, alat yang canggih macam mana pun, kalau Allah tak izin tak jadi. Kita hanya boleh usaha je. Sebab itu tawakal, usaha, ikhtiar kena ada dan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini menunjukkan dengan jelas sekali
apa yang diperintahkan berusaha atau kasab bukanlah laki-laki saja mimaktasabu, malah orang perempuan juga harus berusaha dan dia akan mendapat hasil daripada apa yang diusahakannya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kasabah, perbuatan, usaha, hasil kerja. Maknanya Allah menyuruh kita bekerja, berusaha, mengubah nasib kita. Bukan sakat lelaki kena usaha, perempuan pun kena usaha. Sebab tu kita tak heran tuan-tuan, hari ni orang perempuan dah maju ke hadapan dalam bidang bisnes. Mereka usaha sungguh. Kalau menega barang emas, menega sungguh. Kalau menega produk kecantikan, menega sungguh. Macam-macam. Kalau menega kain baju dulu-dulu, menega sungguh mereka buat, orang perempuan. Sebab tu kadang-kadang orang perempuan dalam bab perniagaan semua ni kalah orang lelaki. Dia pandai menega. Okay? Sebab tu kadang-kadang yang duk jadi jurujual dalam TV tu perempuan banyak. Tak jadi beli pun tukar jadi beli pula. Pasal apa? Pasal cara dia bercakap tu saja. Tuan-tuan yang saya hormati, jangan sampai, tetapi hendaklah diingat lapangan mana orang perempuan nak kerja dan lapangan mana yang orang perempuan tak boleh kerja. Jangan jadi macam barat. Zaman industri ni, pekerjaan laki-laki direbut oleh pekerjaan perempuan. Sampai menjadi kapten kapal, menjadi supir truk, driver truk, perempuan dah ambil alih dah. Ada benda hak laki-laki kena buat, ada perempuan yang bukan bidang perempuan, ni bidang lelaki. Dan kaum perempuan dan kaum kapitalis memberikan upah yang murah pada perempuan, dan kaum lelaki mula mengenal apa itu makna pengangguran. Tuan-tuan yang saya hormati, maka diletakkan tahap kebolehan, kemampuan dan unsur-unsur kebersamaan itu di mana. Ada kerja yang orang lelaki boleh buat, orang perempuan boleh buat. Tapi ada kerja yang lelaki tak boleh buat, perempuan saja boleh buat. Dan ada kerja yang lelaki saja boleh buat, perempuan tak boleh buat. Kalau buat juga jadi susah. Jadi susah. Sebab itu diaturnya pekerjaan setiap sesuatu tu supaya menjadi baik. Dan di akhir ayat tadi Allah berkata, innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu Allah Ta'ala mengetahuinya. Allah Ta'ala mengetahui, misalnya COVID sekarang ni punca daripada mana, Allah tahu. Dan Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui bagaimana nak menghilangkan COVID, Allah tahu. Sebab itulah berkali-kali saya cakap, baliklah pada Allah, baliklah pada Rasul. InsyaAllah Allah boleh selesaikan. Tapi kalau kita tak nak, kita cakap sains sahaja yang boleh selesaikan masalah ni, maka Allah biar kita teraba-raba, buat sana tak kena, buat sini tak betul, buat sini lagi teruk, buat sini lagi teruk. Mudah ya. Balik pada Allah, usaha, ikhtiar, dan serah pada Allah, tawakal. Okey. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, cubalah rendahkan diri kita, balik pada Allah. Kesian dekat orang sakit, kesian dekat orang yang ekonomi terjejas, kesian dekat frontliners yang bertungku lumus. Walaupun mereka ada gaji, betul mereka ada gaji, tapi kalau mereka tinggalkan kerja tu, berhenti kerja, teruk kita. Jadi jangan kita kata dia orang ada gaji, ustaz. Betul, dia orang ada gaji, tapi buatnya mereka boring, letih, penat, banyak kerja lain lagi. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Sebab itu saya minta pada semua pihak, macam Mawar Edi kata, macam mana nak buat solat habis masjid surah ditutup, dibuka 1-2 je. Sepatut masa ni lah dekat dengan Allah, bukannya terus jauh. Betul, betul apa yang dikata oleh Mawar Edi tadi.
bukalah masjid balik, bukalah surau. Yang kedua, kaji balik COVID ni sebenarnya siapa buat. Kaji balik agenda siapa, betul ke penyakit. Baliklah, jadilah orang yang tulus, orang yang betul, orang yang jujur. Apa sebenarnya agenda ke apa benda ke. Kalau dia ada penyakit, setiap penyakit ada ubat, Nabi sebut lah. Kalau dia hanya penyakit alami, dia ada ubat. Tapi kalau penyakit itu penyakit buatan, duk tambah lagi, bila nak selesai? Sebab tu kita minta pada Allah. Allah saja yang boleh selesaikan masalah ini. Sama ada dianya alami ataupun tidak, insya-Allah Allah akan tolong kita. Baik, kita tandakan di situ dulu. Kita nak tengok pula kitab Bahrul Madhi. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa man tawalla ghaira mawalihi aw idda'a ila ghairi abihi. Bab yang datang ia pada menyatakan orang yang menjadikan tuan lain daripada penghulunya atau mendakwa dirinya kepada lain daripada bapaknya. Jadi kita nak lihat hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa hukum orang yang binkan dia pada bin orang lain? Ia mendakwakan dirinya anak orang lain, bukan anak bapak dia. Saya hari tu bengkak sini kan. Nampak dah okey dah suruh lah. Alhamdulillah tak nampak bengkak. Cuma apa nama, bintik-bintik, kesan bintik tu ada lagi. Saya doa makan habatus sauda, bawang putih, makan. Nampak dah okey lah. Tidak kata bengkak sebelah. Doktor kata bengkak cantik. Bila cantiknya tak cantik pun. Bukan. Ya, dulu kalau bengkak cantik orang bubuh nila. Sekarang bila hari tu scan, buat ultrasound, rupanya saluran ailio saya jadi besar. Saluran ailio sini jadi kembang bulat elok. Tak tahu sebab apa, tiba-tiba kembang. Tu yang jadi apa nama, bengkak tu. Hari ni pergi cek balik, tak tahu sebab apa, punca dia apa, doktor pun tak tahu. Okey, apa jadi dia. Baik. Anil Harith bin Suwaid qala khatabana Aliyun faqala man za'ama anna indana syai'an naqra'uhu illa kitab Allah wa hadhihi sahifah sahifatan fiha asnanul ibil wa asya'u minal jirahat faqad kazaba. Qala wa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu haramun ma baina ghairin ila thawrin faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yaumal qiyamah sarfun wala adlun wa man idda'a ila ghairi abihi aw tawalla ghaira mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun wa dhimmatul muslimin wahidah yas'a biha adnahum. Hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Hafiz Musnur Parotid Gland Infection namanya ustaz. Dah dapat dah nama tu. Okey, Parotid Gland Infection. Daripada Hafiz Musnur.
ibu umiku boleh ambil ubat homopati ustaz. Setakat ni saya tak cuba lagi homopati. Okey. Baik. Daripada Al-Haris bin Suwaid katanya, berkhutbah akan kami oleh Ali, maka katanya, siapa menyangkakan bahawasanya di sisi kami sesuatu yang kami baca akan dia melainkan kitab Allah, dan ini sahifah, iaitu sahifah dalamnya tahun-tahun unta dan segala perkara daripada luka-lukaan, maka sesungguhnya bohonglah ia. Dan katanya pada sabda Nabi SAW, Madinah itu tanah haram, barang yang di antara air dan thaur, airin ila thaurin, maka sesiapa yang berbuat bid'ah di dalamnya suatu bid'ah, atau memberi tumpang seseorang berbuat bid'ah, maka atasnya laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Tidak diterima daripadanya hari kiamat ibadat yang fardu maupun ibadat sunat. Dan barang siapa yang mendakwakan kepada bukan bapaknya, yakni dibentikan kepada bukan bapaknya, atau dijadikan tuan lain daripada penghulunya, maka atasnya laknat Allah, laknat para malaikat dan manusia keseluruhannya. Tiada diterima amalan fardu dan amalan sunat, dan zimmah muslimin itu satu, meratai dia dengan sekurang-kurangnya mereka itu. Hadis yang kita bacakan ini tuan-tuan adalah hadis yang hasan lagi sahih. Okay, Merak Rimba, greetings and good morning everyone. Thank you Merak Rimba. Baik tuan-tuan, dalam hadis ini disebutkan kepada kita 3 perkara. Pertama, sempadan Madinah. Mana sempadan Madinah? Dan apa hukum orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah di negeri Madinah. 2, dalam hadis ni menceritakan tentang hukum membinkan dengan bin lain daripada bapa, atau binti lain daripada binti bapa yang kandung. Dan yang ketiga, mentuankan orang yang lain sebagai tuan di dalam perhambaan. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat satu persatu tentang pengajian dalam hadis kita pada pagi ini. Ketahuilah wahai saudaraku, orang yang bukan bapa yang sebenar tidaklah boleh diakui bapa yang sebenar. Begitu juga haram ke atas abdi atau jariah mengaku tuannya akan orang lain sebagai tuan dia. Nombor 1, dia sebut kepada kita, orang yang bukan bapa kandung kita tak boleh diletakkan sebagai pak kita, sama ada bin ataupun binti, ataupun tak ada bin atau tak ada binti. Misalnya saya nak letakkan bapa angkat saya sebagai nama saya bubuh Kazim Ilyas, bin tak ada. Dia kata yang dilarang ialah Kazim bin Ilyas. Sekarang ni ustaz, saya tak bubuh Kazim bin Ilyas, saya bubuh Kazim Ilyas. Sama lah, terus duk tipu Tuhan. Dia kata bin tak ada, binti tak ada, saya sambung direct. Tak mau. Dah kata tak boleh lah. Contohnya lah, Ilyas tu bapa kandung saya tuan-tuan. Saya bagi contoh. Sebab ada orang dah kata tak boleh bubuh binti, tak boleh bubuh bin kan. Dia nak bubuh juga pak angkat dia bubuh Kazim Ilyas. Dia bubuh saja di situ Rosli Ahmad contohnya. Dia tak bubuh bin, padahal bapa dia kandung Rosli bin Yusuf, tapi dia tak pakai nama Yusuf, dia nak ambil nama bapa dia Ahmad yang bela dia, maka dia bubuh Rosli Ahmad. Gitu. Hafiz Musna, rumah mertua dekat dengan Sungai Tapah, tapi setiap kali balik Manjoy tak pernah dapat jumpa ustaz. Berdoa juga kok jumpa ustaz dekat pagar Al-Barakah, tapi belum ada rezeki. Datanglah. Ya, datang. Saya ada ya kat Al-Barakah ni. Okey. Lagi senang buat temu janji bila nak datang. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita
Saya tunggulah kalau ada temu janji. Kalau mai gitu-gitu memang kadang saya dah juga kan. Baik. Hadisnya begini. Diriwayatkan daripada Al-Haris bin Suwaid, katanya telah berkhutbah di hadapan kami Amirul Mukminin Baginda Ali karamallahu wajhah. Maka berkatalah dia di dalam khutbahnya, siapa mengatakan bahawasanya ada di sisi kami sesuatu yang kami baca lain daripada Al-Quran dan ini sahifah, iaitu sahifah yang menyebutkan di dalamnya umur, segala unta, zakat dan segala perkara hukum luka dengan sebab berkelahi, berpukul, bergodam, maka sesungguhnya bohonglah dia, kerana tidak ada Nabi SAW menentukan bagiku apa suatu lain daripada barang yang telah ditentukan sekalian muslimin daripada Al-Quran dan hukum-hukum syarak. Dalam hadis yang pertama ini, Sayyidina Ali mengatakan bahawa apa sahaja hukum telah ditentukan oleh Nabi, telah ditentukan oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran dan melalui lisan Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita cakap Nabi tertinggal. Okey, jangan tercakap kita ni cakap Nabi tertinggal. Jangan kita cakap Allah tak sebut. Tak ada satu benda pun Allah tinggalkan dalam Quran. Tidak ada satu benda pun yang Allah tertinggal dalam Quran. Semua Allah sebut. Jadi jangan kita cakap Allah tak sebut tentang penyakit, Allah tak sebut tentang wabak, jangan cakap. Ada, penyelesaiannya pun ada. Baik. Salah sangka orang Rafidhi dan orang-orang Syiah. Kata Imam Nawawi terang-terang dalam hadis masalah ini, keterangan daripada Sayyidina Ali membatalkan barang yang disangka akan dia oleh Rafidhi dan Syiah, dan direka mereka itu akan dia daripada perkataan mereka itu bahawasanya Sayyidina Ali telah diwasiatkan oleh Nabi kepadanya dengan beberapa perkara daripada banyak perkara-perkara rahsia, ilmu dan kaedah agama dan perbendaharaan syariat, dan bahawasanya Nabi SAW menentukan Ahlul Bait dengan barang yang tidak diketahui lain daripada mereka itu atasnya, maka sekalian dakwa itu batal dan reka-rekaan yang tiada baik, yang tiada asal baginya, dan memadailah pada batal perkataan itu segala dakwaan mereka itu telah dibatalkan oleh kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan yang saya hormati, Sayyidina Ali kata apa yang Quran kata yang tu, apa yang Nabi kata yang tu. Aku tak sorok apa pun yang Nabi kata. Nabi tak bagi tahu apa rahsia kat aku, apa sama. Nabi tak sorok. Sebab apa Nabi Sayyidina Ali cakap macam tu? Sebab adanya golongan Syiah, golongan Rafidhi yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni simpan ilmu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni tahu segala rahsia dan perbendaharaan. Maka sebab itu kita lihat pahaman mereka ini kadang-kadang sampai pada satu tahap mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Dikatanya Sayyidina Ali ni gedung ilmu dan sebagainya, semua benda ada kat Sayyidina Ali. Nabi simpan dekat dia. Dah, kata Sayyidina Ali dah. Apa hak Quran kata hak tu Nabi kata. Apa hak Nabi duk sebut dalam hadis, yang tulah untuk Rasulullah dah bagi tahu. Hafiz Musnar, Ustaz, ada tak amalan khusus untuk mimpi berjumpa Rasulullah? Ada. Tuan-tuan boleh cari buku di kedai buku, amalan untuk bertemu dengan Rasulullah, tulisan Ustaz Hanif Ghazali. Dia tulis tu zikir dia berapa kali, semua dah. Tuan-tuan jumpalah. Cari buku tu di kedai buku, ada dijual. Nah, saya nak cerita ni panjang pula. Elio saya pun tak nak banyak ni. Jadi tuan-tuan dapatkan buku tu, Ustaz Hanif Ghazali. Sekarang dah jadi YB di Kedah. Ustaz Hanif Ghazali ni YB sekarang ni. Okey. Baik.
Jadi puak-puak ni mengatakan bahawa Sayyidina Ali inilah yang mengetahui rahsia, yang mengetahui cerita, macam-macam cerita daripada Nabi SAW. Dan Sayyidina Ali kata apa? Dia kata tak kata dia. Apa hak Nabi cakap dalam Quran, yang itulah aku baca. Apa yang Nabi cakap dalam hadis, yang itulah aku sampaikan. Jadi di sini tuan-tuan lihat, Sayyidina Ali sendiri sebut tak ada pun agungan untuk dia. Tapi ada setengah-setengah orang ada setengah-setengah orang mengagung-agungkan Sayyidina Ali sampai meletakkan kalau Nabi Muhammad tak jadi Nabi, yang bakal jadi Nabi ialah Ali. Sampai ada yang kata Malaikat Jibril tersilap menurunkan wahyu, patutnya turun pada Ali, tapi turun pada Nabi Muhammad. Ini semua karut semua tuan-tuan. Apa ingat malaikat tu bodoh ke? Allah tu bodoh ke? Aduh, apa? Jadi jangan terpengaruh dengan pahaman-pahaman macam ni tuan-tuan. Baik, insya-Allah kita akan baca lagi besok sambungan daripada kisah Sayyidina Ali ni tentang Madinah, tentang membinkan anak dengan bin orang lain. Terima kasih pada semua yang memberi komen. Terima kasih pada Siti Arija Wardati yang hantarkan kuih sangat banyak pada saya. Terima kasih pada Mawar Edi yang hantarkan baju untuk saya. Terima kasih pada sahabat yang hantar kopiah. Saya lupa nama dia, songkok kopiah. Ada dua yang hantar baju Melayu warna hijau muda, siap dengan butang lagi. Terima kasih pada semua. Doakan kita semua sihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada mereka yang sedang diuji dengan COVID sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Bismillahi arqi wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba' ishfi anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughadir saqaman ila anta. Bismillahil kabir, a'udzubillahil azim min kulli syarri alqinna 'arin wa min syarri harin nar. Ya Allah ya Rahman, kami mendadah tangan bermohon padamu ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang terkena penyakit COVID-19 ini ya Allah. Tiadalah daya dan tiadalah upaya kami melainkan hanyalah Engkau saja ya Allah untuk menyembuhkannya. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, peliharalah kami daripada segala wabak. Peliharalah kami daripada segala penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala wabak ini ya Rahman. Jauhkanlah negara kami daripada segala wabak ini ya Allah. Dan bukakanlah pintu-pintu hati kami ya Allah untuk merujuk kembali kepadamu, merujuk kembali pada hadis Nabi SAW di dalam nak menyelesaikan segala masalah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Jus Sumpahan Oliftin. Jadi tuan-tuan boleh hubungi MZ Holding di nombor yang tertera untuk dapatkan Oliftin dari mereka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus Sumpahan Oliftin, minuman istimewa gabungan sunnah buah tin dan buah zaitun. Khasiat buah tin dan buah zaitun yang tinggi nilainya sehingga disumpah di dalam Al-Quran. Jus Sumpahan Oliftin mengandungi 9 bahan terbaik, pastinya menjadi pilihan rakyat Malaysia masa kini. Masya Allah. Rasanya sangat lazat. Masya Allah, bau pun dah menyelerakan. Sedap. Allahu Akbar. Dia sedap, masa-masa manis. Amalkan minuman sunnah bersama Jus Sumpahan Oliftin hari ini.